Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 15. Okey, tajuk dia mulhaqatu an-nahwu. Ini awal-awal ni dia semua masuk attachment aja. Mana bukan perkara yang asas lah dalam nahwu. So, sebab tu disebut mulhaqatun nahwu saja. Mulhaqat. So dalam mulhaqah yang muka surat 15 ni dia nak bincangkan tentang jenis-jenis jumlah. Al-jumlah. Al-jumlah tu. Ini jenis-jenis ayat. Jumlah iaitu anwa, jenisnya, anwa'uha, jenis-jenisnya, dan juga pembahagiannya, wa aqsamuha. Pembahagian ni banyak, mengikut, bergantung kepada kita mempertimbangkan perkara-perkara yang berbeza-beza lah. Kalau sini dia nak bincang dari segi murakkab. Di sebelah sini al-murakkab. Kenapa? Kerana ayat ni sebenarnya ialah murakkab, artinya yang disusun. Yang disusun artinya ayat tu sendiri ialah satu susunan kan. Murakkab. So ayat ni kalau lebih daripada dua kita panggil murakkab. Kalau satu ni dia tak panggil murakkab. Katalah Zaidun saja. Katalah Abdun saja kan. Sehingga kita tak panggil murakkab. Dia tak digabungkan dengan mana-mana perkataan. Nanti kalau kita gabungkan, contohnya kita tulis Abdullah. Ini sudah murakkab. Ini kita gabungkan dua kalimah dengan cara idhafah. So murakkab, dia kata murakkab bagi dua. Sini dia buat dua gitu kan. Bagi dua jenis. Satu dia kata murakkab yang sini Abdullah, yang satu lagi Zahaba Zaidun. Ini pun satu kalimah. Ini pun satu kalimah. Tapi ini ayat kan? Ini bukan ayat. So ini pun kedua-duanya adalah murakkab. So ini murakkab yang berayat. So kita panggil, sebab ayat ni bahasa Arab panggil kalam. Kalamun, tu panggil ayat. So kalamun kalau kata sifat dia panggil kalamiyun. So jadilah dia kata sebelah tu murakkab, al-murakkabu, al-kalamiyu. Murakkab yang jenis berayat. So, al-murakkabu, ujung dia tu kan, al-murakkabu kalamiyun. Al-murakkab ialah kalami. Dia tulis atas tu al-jumlah tu hiya, atas jumlah ialah apa dah? Jumlah ialah al-kalam. Jumlah ialah ayat. Al-murakkabu, dan dia mesti tersusun daripada sekurang-kurangnya dua perkataan, dipanggil murakkab. Murakkab tu pula mestilah mendatangkan faedah, artinya lengkap. Bahasa Melayu kita panggil ayat lengkap. Kalau bahasa dia panggil ayat yang memberi faedah. Kadang-kadang ayat tu tak faham apa-apa, susung terbalik kuai gitu kan, tak boleh faham. So dia panggil tidak mufid, tak lengkap. Al-murakkabu, al-jumlatu hiya kalamu al-murakkabul mufid. So dia terbagi kepada dua. Satu kalamiyun, ya, yang sebelah tu sini tulis kalamiyun, murakkab kalamiyun. Satu lagi ghair, al-murakkabu ghair kalamiyun. Contoh yang kalamiyun ialah al-kalamu wal mufid. Kalami ialah
huwa al-kalamu al-mufid. Ini ayat yang lengkap. Contohnya qama Zaidun. Berdiri Zaid. Ini juga termasuk dalam murakkab dia kata. Ini murakkab. Sebelah sini. Yang ni juga murakkab tapi ghairu kalami. Apa makna dia? Huwa makana sesuatu yang fi hukmil mufrad. Dia dihukumkan sebagai mufrad. Walaupun dia ni murakkab kan, Abdullah. Tapi kita kira dia ni nama orang. Mufrad lah. So Abdullah. Kalau Melayu kita lagilah nampak dia punya mufrad tu sebab kita gabung terus Abdullah. Satu kalimah aja. So ni dihukum walaupun dia murakkab tapi dianggap dia sebagai bukan murakkab. Murakkab. So nanti kalau orang belajar cara India, Pakistan, awal-awal lagi kita belajar nahwu ni sebut selalu murakkab terus. Murakkab bagi dua. Mufid, ghairu mufid. Lepas tu barulah terangkan ghairu mufid ni Zaidun, ada yang idhafi, ada yang wasfi. Kan yang ni idhafi. Kalau wasfi misalnya kalamun jadidun. Kan? Murakkab juga. Tapi dia bentuk sifat. So dia panggil wasfi. Murakkabun wasfiyun. Semuanya ghairu mufid. Tadi mufid. Ayat ni mufid. Mufidun. Lawan dia ghair mufid. Yang ghair mufid ni ada murakkab wasfi, murakkab sini idhafi kita panggil. Idhafi. Nama lain lagi daripada murakkab yang ni, murakkab yang mufid ni nama lain dia murakkab ialah, ini murakkab dipanggil kalam kan. Murakkab mufid ni nama lain dia ialah murakkab isnadi. Murakkabun isnadiyun. Mana kalau kita sebut ayat, maka itu makna murakkab isnadi. Apa makna isnadi? Mesti ada fa'il maf'ul. Mesti ada fa'il dengan fi'il. Sandar menyandar. Mubtada pun gitu. Zaidun, katalah ar-rajulu qa'imun. Ar-rajulu tabibun. Sandar menyandar. Maknanya kalau ini isnad, hubungan dua ni kita panggil hubungan isnad. Isnadi. Hubungan tu. So kalau hubungan isnadi mesti yang ada nama kan. Nama tu kena keluarkan perkataan musnad isnad tu. So ini kita panggil musnad ilaihi. Musnadun ilaihi. Kita nak sandarkan mubtada' ni kepada khabar ataupun khabar kepada mubtada'. Ini kata yang disandarkan kepadanya. Yang menyandarkan tu, yang ini hukum ialah musnad. So musnad adalah khabar. Musnad ilaih ialah mubtada'. So kalau dia bincangkan dari segi isnad, dia tak guna lagi mubtada' khabar. Dia akan guna musnad ilaih. So semua mubtada' adalah musnad ilaih. Semua khabar adalah musnad. Kerana musnad ni ialah yang menyandarkan, itu dia yang menghukumkan. Kalau sebut ar-rajul tak ada hukum apa-apa. So sebut musnad at-tabi barulah ada hukum. Sebab itulah kalau bincang dari segi hukum, ada mahkum, ada mahkum alaih. Kalau sebut hukum. Kalau sebut isnad, ada musnad, musnad ilaih. Kalau hukum dia tak ada mahkum ilahi, tak ada, dia mahkum alaihi. Mahkum mahkum dengan mahkum alaih. So mahkum sini, mahkum alaih yang dihukumkan ke atasnya, ya? Dia kena hukum. Hubungan dia hubungan hukmi, hukum menghukum. Persistilahan lah. Tengok
Pengarang itulah dia nak masuk mana. Kalau balaghah banyak dia guna isnad musnad. Kan isnad ni, mana hubungan isnad ni, hubungan misalnya ghair akli ke, majaz ke, hakiki ke, dia guna dalam peristilahan. So, okey, ini yang mubtada khabar kan. Kalau ini pening sikit Zahaba Zaidun. Mana musnad ilaih? Hukum tu mesti musnad. Hukum mesti musnad. So mana hukum? Zahaba hukum. Walaupun dia letak dulu. So ini adalah musnad. Yang ni musnad ilaih. Musnad ilaih. So fi'il hanya layak jadi musnad saja, tak boleh jadi musnad ilaih. Fi'il. Kalau isim boleh jadi musnad, boleh jadi musnad ilaih. Khalas. Boleh cakap dengan profesor ni ya. Biar kita belajar dengan yang apa? Yang orang lain tak belajar kan? Ni benar akil ni. Secara tidak langsungnya kita dah belajar, kita tinggi-tinggi ni. Ibnu Aqil cuma kita tak baca dia je. Tapi kandungan tu dah. Okey, kemudian jumlah dia bagi dua. Dah kita jelas dah kategori jumlah tu kan, jumlah ada musnad ilaih kan. Yang bawah tu kan yang ditulis 1 2 tu atau al-fi'lu yusnad wala yusnad ilaih. Nampak tak bawah? Bawah kalami tu 1 2 tu dia buat tu kan, titik-titik kemudian ada nombor 1. Tengok nombor 1. Dia kata al-fi'lu yusnadu, artinya dia musnad. Wala yusnadu ilaih, bukan musnad ilaih. Macam yang saya sebut tadi kan. Ni, dia hanya musnad saja. Dia kata yusnadu. Ini kalau kita guna kata kerja, yusnadu. Kalau guna kata nama, musnadu. Sama je. Yang ni kata nama. Kalau kata kerja, yusnadu ilaihi. Kemudian wal ismu yusnadu wa yusnadu ilaihi. Ada pun huruf tak ada apa, tak ada peranan apa-apa. So dia tak termasuk dalam asas kepada binaan ayat. Bukan asas. Asasnya mesti musnad ilaih. Okey, jumlah. Dia bagi pada jumlah. Jumlah bagi dua. Satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Dia kata jumlah fi'liyah itu musaddaratun. Dimulakan dengan fi'lin. Dengan suatu fi'il. Contohnya, wa'adani, dia telah menjanjikan kepada saya. So, wa'ada. Wa'adani. Wa'adani kan? Wa'adani. Wa'adani. Okey, mana musnad ilaih? Kemudian musnad ilaih? Macam mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sini kan ada huwa. Dia mesti musnad ilaih, musnad ini mesti fi'il fa'il. Kalau kata kerja kan. Ni itu kan maf'ulun bih. Kan? So huwa wa'ada saja. Kan? Ataupun wa'ada huwa gitu kan? So wa'ada musnad. Domain mustatir itu musnad ilaih, domain tersembunyi dalam tu. Huwa yang duduk dalam perut dia tu kan, itu musnad ilaih, fa'ilnya. Tak dulu biasa. Kena tipu selalu. Okey, ismiyah pula, tengok sebelah kiri. Ismiyah musaddaratun, artinya dimulakan dengan bismin, dengan suatu isim.
Contohnya huwa najihun. Oleh kerana kita mula dengan isim, walaupun dia isim dhamir, maka jumlah ni jumlah ismiyah lah. Wa najihun. Ini mubtada. Ini khabar. Nama lain bagi dia ialah musnad. Musnad apa? Musnad saja ke musnad ilaih? Musnad ilaih. Yang ni musnad saja. Kalau hukum pula kita kata ini mahkum alaihi. Yang ni mahkum. Najihun, berjaya. Okey, tengah-tengah satu lagi tu dia bagi ada sejenis jumlah juga yang tidak lengkap. Bawah dia tengah-tengah tu. Nama dia syibih jumlah. Shibhu jumlatin. Shibhu jumlatin. Separa jumlah. Seperti jumlah tapi tidak jumlah. Menyerupai jumlah. Syibih. Shibhu jumlatin dengan caranya dengan zaraf. Maknanya kalau ada zaraf tu jar majrur tu bizarfi. Zaraf maknanya bizarfi dia sama ada zaraf makan dengan zaraf minum, makan dan zaman. Misalnya contohnya makan khalfa di belakang, amama di depan. Selepas dia mudhaf ilaih. Zaman qabla sebelum, selepas ba'da, mudhaf ilaih. So nanti kalau kita kata qabla zuhri, sebelum zuhur, ini zaraf dah, masuk zaraf, dan dia adalah shibih jumlah. Shibih jumlah. Ataupun harfu jarrin, huruf jar, ataupun zaraf. Yang ni zaraf kan, zaraf berhubung dengan dia, iaitu bizarfi atau harfi jar mulhaqatan bihima, dengan kedua-duanya. Dengan kedua-duanya apa dia? Dengan jumlah ismiyah dengan fi'liyah. So maknanya dia kata yang ni mesti dia di-attachkan dengan apa? Dengan sama ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sebab tu contohnya kan, jalastu tahta syajarati. So jalastu kita punya fi'il dengan fa'il. Fa'il dia tu tadi. Tahta kita panggil zaraf. Zaraf apa tu? Tempat, bawah tempat lah. Dia zaraf, ini zaraf zaman, zaraf makan, tapi dia mudhaf. Dia mudhaf. Kemudian asyajarati mudhaf ilaih, kan? Kalau mudhaf ilaih itu dia syibih jumlah. Syibih jumlah dia muta'alliq dengan jalastu. Syibih jumlah. Sebab apa? Sebab dia memang tak boleh, dia tak boleh duduk seorang-seorang dia mesti ada kait dengan jumlah, dengan ayat lain lah. Muta'alliq, dia mesti ada muta'alliqah. Kita duduk di bawah pokok. Bawah pokok. Kita duduk di bawah. Di bawah pokok. Kita di bawah pokok. Itu kan lengkap. Tak lengkap. Tak jumlah sebenar. Mana bukan jumlah sebenar? Jadi panggil masa dipanggil syibih jumlah. Tu yang tahta syajarah tu. Bukan jelas tu. Bukan kesemuanya. Bukan kesemuanya. Tahta.
So kalau kita nak tahu jumlah, kita tengok poin yang pertama dia. Jumlah dia nak tahu ismiyah ke fi'liyah. Dia kata kita tengok kepada sama ada isim ataupun fi'il aja yang mula. Adapun kalau huruf, misalnya kita sebut inna, ini tidak mengganggu apa-apa. Inna, kata inna zaidan contohnya kan. Inna zaidan. Ini jumlah fi'liyah kan, nanti kalau kita ada ayat jumlah fi'liyah kan ismiyah. Ismiyah kan, walaupun ini ada kan. Itu yang maksud dia wal muradu bi sadril jumlah, yang dimaksudkan mula dengan jumlah iaitu dengan musnad ilaih ialah wala ibrata bima taqaddamaha. Tidak ada apa-apa makna bagi sesuatu yang datang awal mendahului jumlah itu. Minal huruf. Minal huruf. Okey, kurungan yang seterusnya ada dua kurungan yang di bawah tu, al-jumal allati la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian dia bagi lagi jumlah. Ada yang jumlah, artinya jumlah ni ada dua pembahagian yang lain. Sudut pembahagian yang lain. Iaitu dari segi i'rab. Jumlah itu sendiri boleh di-i'rabkan atau tidak dia boleh di-i'rabkan. So sini dia bagi jumlah bagi dua. Satu yang boleh di-i'rabkan. So, kita panggil apa dia tulis? Allati laha mahallu min al-i'rab, kan? Allati laha mahallun min al-i'rab. Allati laha mahallun min al-i'rab. Mana ayat tu sendiri dia kata ada tempat i'rab. Artinya dia tu boleh jadi sifat ke, kan? So dia boleh jadi maf'ul ke. So kalau maf'ul nanti dia dinasabkan lah. Kalau sifat ni tengok according dia punya mausuf. Kalau mausuf dia jar lah. Kalau maf'ul nak rafa' dia rafa' lah. Kalau nasab dia nasab lah. Dan sebagainya. Kan? Itu maknanya mahallun minal i'rab. I'rab tu dia ada. Yang satu lagi ialah allati la mahalla laha minal i'rab. So dia bagilah berapa jenis yang ada. Sini pun ada berapa jenis. Yang ni dalam nota saya tak ada. Mungkin saya akan masukkan tajuk akhir sekali. Kalau nak tambah lah. Perlu tak? So al-jumal allati, jumal tu jamak pada jumlah. Jumal artinya ayat-ayat. Jumal. So dia kata pertama yang jadi khabar, al-waqi'ah khabaran. Dia tu sendiri dah ayat dah, tapi dia tu jadi khabar. Misalnya ayat pertama, az-zulmu marta'uhu, apa tu? Yang saya tak nampak sini. Waqim. Tak nampak juga yang atas. Kita kena beli baru kan. Tak labu juga. Wabil mana dia? Mudara. So contohnya kata az-zulmu marta'uhu. Marta'uhu kan? Marta'uhu waqimun. Ini mubtada. Ini mubtada. Ini khabar. Ini khabar. Jumlah
ismiyah. Nampak tak? So ini yang dia kata tadi, maksudnya ini satu ayat lain pula kan. So dia kezaliman, marta'uhu, tempat apa tu? Tempat santai dia, tempat dia, kalau kambing biri-biri dia pun yang pergi makan minum tu kan. Akibat dia lah wakim ni perkara yang menduka citakan nantilah, yang memberi mudarat kepada dia. Dan akhir sekali orang zalim ni akan mendatangkan kemudaratan kepada dia, marta'uhu marta' ni tempat gembala kambing, ladang apa. Inilah dia mesti, kalau dia ayat, kalau dia ni dia mesti kena ada refer satu domain yang kembali kepada khabar dia, mubtada dia. Barulah dia kata ada terikat di sini. So sini dia kata al-waqi'ah khabaran. Dia jadi tempat khabar kan? Dia jadi khabar. So this is, kita nak kata apa? Dia laha allati laha mahallu minal i'rab. So sesuatu yang khabar, apa hukum dia? Rafa' kan? Hukum dia rafa'. Sebab dia khabar kan? So jumlah keseluruhannya fi mahalli. Sebab tu dia kata mahal. Fi mahalli, di tempat. I'rab dia ialah rafa'. Jumlah tu sendiri, sebab dia duduk pada kedudukan khabar. Sebab tu dia kata fi mahalli laha mahal tadi, mahal khabar. I'rab dia rafa'. Rafa'. Kenapa rafa'? Bukan mubtada khabar tu mesti rafa'. What is rafa'? Rafa' bila dia jadi mubtada, bila jadi khabar, bila jadi fa'il, bila jadi naib fa'il. 1, 2, 3, 4 ini je khabar. Mana-mana saja, tak kira dia tu ayat ke bukan ayat ke. Kalau dia tu khabar, so dia rafa'. Sama ada rafa' tu nampak dia punya. Okay, nanti kalau rafa' kan, ini dari segi kita kata case dia lah kan. Case dia rafa'. Apakah yang menyebabkan dia rafa'? Bila dia jadi mubtada, bila jadi khabar, fa'il. So nak nampak rafa' dia tu ialah dengan sama ada baris ataupun huruf kan, ataupun takdir saja, muqaddar, ataupun di tempat aja, mahal, di tempat saja duduk, status dia tu duduk sepatutnya khabar kan. So khabar, so dia kata kalau lah dia waqi'ah, kalau ayat itu waqi'ah artinya berada sebagai khabaran, sebagai khabar, maknanya ada mubtada. Kemudian dia jatuh halan, kadang-kadang jadi hal, kadang-kadang dia jadi hal. Contoh dia bagi apa? Ja'a al-farisu yarkudu. Apa makna yarkudu? Berlari lah. Ja'a al-farisu. Faris artinya orang yang menunggang kuda tu. Dia mari dalam keadaan dia berlari. Yarkudu. So perkataan yarkudu tu bukan jumlah. Yarkudu kan? Yarkudu, raqada yarkudu. Raqada yarkudu kan? Ni yarkudu ni mana berlari. Dia datang, ja'a al-faris. Ada orang nama Faris. Ja'a al-faris. Ini ayat sebenarnya. So, he came running.
Senang. Dalam keadaan berlari. So ini bahasa Arab kita panggil hal. Kan? Dal hal mesti apa? Nakirah. Mesti nasab. Mesti ada sahibul hal. Tuan dia Faris lah. Kan? Tuan dia. Sahibul hal ni pula mesti makrifah. Kalau sahibul hal ni nakirah, jadi sifat mausuf pula. Sebab apa? Sebab hal ni mesti nakirah. Kalau sahibul hal ni nakirah, sifat mausuf pula jadi. So running. So yarkudu sini ialah ayat yarkudu. Ini huwa, dalam tu ada dua, kan? So dia ayat, dia jumlah. So kita nak kata dia ni, bila dia jumlah sini, kita nak kata dia dari segi grammar apa? Kita kata dia hal. Kalau hal, makna kita kena tengok fi mahalli apa? Nasab ke, jar ke? Nasab. Fi mahalli nasab. Puan bertanya, kenapa nasab? Kerana dia hal. Kalau kita kan ni rafa', mubtada, khabar apa semua kan? Kalau nasab, apa dia? No, hal satu. Lagi? Objek lagi dalam bahasa Arab panggil apa? Objek. Maf'ulun bih. Lagi? Maf'ul lagi, banyak maf'ul ni. Satu maf'ulun bih, lagi maf'ul. Maf'ul mutlak. Lagi? Maf'ul. Maf'ul li ajlihi. Lagi? Maf'ul lagi? Maf'ul sani di sini dah, maf'ul bih. Maf'ul apa lagi? Maf'ul? Fihi. Maf'ul fihi. Apa makna maf'ul fihi? Apa makna maf'ul fihi? Nama lain dia zaraf. Fi berlaku di situ kan? Padanya. Pada masa ataupun pada tempat. So maf'ul semua. Majoriti maf'ul. Lagi? Tamyiz. Ishruna rajulan. 20 orang lelaki. Itu panggil tamyiz. Tamyiz tu ma'dud adat, ma'dud. Ma'dud. Tamyiz. Ni lah dia antara nasab. Ada saja benda macam ni, maf'ulun fi, itu hukum dia nasab. Mari saja maf'ulun bih, hukum dia nasab. Cuma nasab ni kan nasab dengan baris, nasab dengan ia, ataupun takdir, ataupun hak, mahal, fi mahalli. Mudah ya. Nampak lah kan sikit. Gambaran. Hari ini nampak je dah Excel. Cara ada sini. Okey, tak apa. Yang ni yang pentingnya kita nampak kefahaman sikit. Nak ingat tu payah. Mana ingat? Bila mana sekali kita sebut tu, kita pernah dengar, pernah tergambar lah wajahnya. Okey. Yang sebelah tu al-jumal allati la mahalla laha minal i'rab. Yang tu bawah tu banyaklah, dia bagi sebanyak 7 kan. 7 jumlah yang ada i'rab. Dia bagi 7 juga yang tidak ada i'rab. Antara yang tak ada i'rab ialah yang ibtidaiyah. Mana ayat yang kita mula tu dia tak ada, kita nak kata dia ni sifat ke mausuf ke khabar, kita nak kata gitu. So dia kata jumlah ibtidaiyah, jumlah yang mula. So dia tak ada lah kita nak kata dia rafa' ke nasab pun tak ada. Yang kedua jumlah mu'taridah. Nombor 2. Mu'taridah makna yang menyelit. Menyelit artinya qala Allah. Sini dia bagi apa? Maulana
Maulana rahimahullah. Maulana rahimahullah kana adilan. Maulana rahimahullahu kana adilan. Adilan macam parti keadilan je. Adilan. Maulana rahimahullahu kana adilan. Okay. Asal ayat dia ialah Maulana mubtada, kana adilan, ni khabar dia. Ini ayat mencelah Mu'taridah. Mu'taridah, jumlah ni ialah jumlah doa, kan? Ini doa saja. Maulana lah. Seorang Maulana, Ustaz, orang yang dihormati pun Maulana. Semoga Allah merahmatinya, adalah seorang yang adil. Kana dulunya, dia matilah. Kana adilan, seorang yang adil. So asalnya ini ayat dia. Sini. Yang mencelah ni kita panggil mu'taridah. Jumlah ni kita panggil jumlah yang tidak ada kena-mengena mubtada' khabar ke, sifat mausuf ke, hal ke, tamyiz ke, tak ada. Jumlah mencelah aja. So kita kata la mahallalah minal i'rab. Radhiyallahu ke, apa-apa saja yang kita masuk celah, biasanya kalau tulisan baru dia buat gitu lah. Sin rahimahullah. Dia ada sekan gitu, tanda yang mu'taridah, mencelah. Kalau buku-buku lama tak ada, daripada konteks kita faham ini doa. Dan sebagainya lah, macam silah selepas allazi yazhabu, tu yazhabu tu, itu panggil la mahallalah minal i'rab. Dan banyak lagi. Rahimahullah, semualah rahimah fi'il kan, huwa, dalam tu ada huwa kan, hu ni maf'ulun bih, Allah ni fa'il dia, fa'il rahimah. Inilah keseluruhan ayat ni mu'taridah. Rahimahullahu saja. Ayat ini saja yang mencelah. Kita dah sebut sedikit tentang yang ni, mulahaqah ni kan, yang penting lah, yang belum kita buat.